Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu lagi fitnah yang sedang dimainkan oleh geng-geng penfitnah Perikatan Nasional, sitro-sitro yang pro kepada pembangkang. Serangan fitnah ini ditujukan kepada Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Mungkin mereka begitu terdesak dan begitu takut melihat prestasi yang begitu baik ditunjukkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu, sahabat-sahabat semua. Antara kata-kata mereka pergi merata dunia tapi tak jumpa baja. Lalu kononnya mereka mengeluarkan satu poster, satu poster yang menyatakan kononnya para petani diminta untuk berjimat cermat untuk membantu kerajaan. Jadi semua sebenarnya sahabat semua adalah satu permainan fitnah, penyebaran berita palsu dan sebagainya. Jadi saya ingin membawakan Anda untuk membaca bersama berita ini yang baru saja kita terima sebentar tadi. Jadi pejabat Datuk Seri Muhammad Sabu menafikan poster yang sedang tular meminta pesawat berjimat cermat. Itu antara poster ini kalau Anda boleh lihat, ini antara poster yang sedang dimainkan. Dan juga diterbit pula oleh satu portal berita yang kita tahu portal berita ini adalah pro kepada pembangkang. Jadi pejabat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah menafikan poster yang sedang tular itu mendakwa menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu meminta pesawat berjimat cermat menggunakan baja. Dalam satu hantaran di Facebook, kementerian itu menegaskan bahawa menteri tidak pernah mengeluarkan kenyataan demikian. Pejabat juga mengesahkan poster tersebut adalah palsu. Jadi pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ingin menafikan Datuk Seri Muhammad Sabu ada mengeluarkan kenyataan pesawat diminta berjimat cermat menggunakan baja bagi membantu kerajaan seperti yang ditularkan dalam poster palsu itu. Jadi pejabat menteri juga ingin mengesahkan bahawa tangkap layar yang dibuat adalah palsu, katanya. Susulan itu satu laporan telah dibuat kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia SKMM hari ini bagi membolehkan siasatan dan tindakan yang sewajarnya dikenakan kepada pihak yang membuat hantaran palsu hari ini. Jadi itu antara perkara yang agak mengejutkan kita sahabat semua. Mereka begitu tidak teragak-agak untuk membuat kenyataan-kenyataan, menerbitkan poster yang kononnya itu datangnya daripada menteri, tapi sebenarnya semua itu adalah satu permainan politik fitnah yang kita tahu ini adalah modus operandi dan juga keterdesakan pihak pembangkang, pentaksub-pentaksub kepada pembangkang, pentaksub-pentaksub kepada PAS dan juga Perikatan Nasional Bersatu, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi apa komen anda sahabat semua? Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya juga ingin memberikan satu lagi persoalan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum mengakhiri lawatan 2 hari ke negara Rusia hari ini. Apabila Datuk Seri ditanya berkaitan dengan pelaksanaan GST, Datuk Seri Anwar menafikan bahawa kerajaan bincang laksana semula GST. Jadi tidak ada perbincangan maksudnya di sana. Maksudnya itu adalah kabar angin yang sengaja dimainkan, diwar-warkan, dibuat oleh setengah pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata kerajaan tidak pernah membincangkan untuk melaksanakan semula cukai barangan dan perkhidmatan ataupun GST sebagai alternatif kepada pemotongan subsidi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata perbincangan tertumpu kepada strategi belanjawan dan cara untuk meningkatkan hasil kerajaan dalam usaha untuk menangani isu kenaikan kos. Jadi Datuk Seri menambah, tiada yang khusus mengenai GST telah dibincangkan, katanya. Tiada. Jadi sesebuah negara tidak boleh ditadbir berdasarkan kabar angin, katanya pada satu sidang media hari terakhir lawatan ke Rusia di Vladivostok hari ini. Anwar juga berkata demikian ketika menjawab soalan mengenai laporan oleh agensi berita asing Bloomberg baru-baru ini yang melaporkan Malaysia sedang menimbang untuk melaksanakan semula cukai tersebut bagi menggantikan pemotongan subsidi untuk petrol yang biasa digunakan ketika kerajaan berusaha untuk meningkatkan kewangannya. Dan Anwar berada di Rusia sempena menyertai Forum Ekonomi Timur ke-9 lawatan kerja 2 hari ke bandar pelabuhan terbesar di rantau timur jauh Rusia ini berakhir hari ini.
Jadi itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri, sahabat semua, menafikan ya laporan daripada portal berita antarabangsa yang kononnya ya Datuk Seri Kerajaan Malaysia ya akan melaksanakan semula GST, tapi jelas dan nyata bahwa itu adalah satu berita palsu yang sengaja ya dimainkan oleh individu-individu. Bagi saya, bagi yang memberikan maklumat ini kepada portal berita antarabangsa itu adalah mereka yang tidak bertanggungjawab ataupun boleh simpulkan sebagai penderhaka, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi apa komen anda, sahabat semua? Ini antara perkara yang agak mengejutkan kita. Namun apapun, sekali lagi saya ingin berkongsi sekali lagi dengan anda, sahabat semua, tentang berita baik ya yang diterima oleh negara kita apabila Presiden Rusia dan juga pengurusi BRICS ini menjemput ya Malaysia untuk menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 22 hingga 24 Oktober ini. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi telah pun disahkan sebenarnya bahawa Malaysia telah menerima ya jemputan Rusia untuk menyertai sidang kemuncak BRICS di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober bulan hadapan ya, kata Perdana Menteri. Beliau berkata jemputan yang disampaikan sendiri oleh Presiden Vladimir Putin sendiri semasa sesi makan malam kerja merupakan bukti jelas mengenai kepentingan Malaysia kepada Rusia. Ini menandakan satu langkah penting ke arah matlamat akhir ya untuk kita menyertai kumpulan BRICS itu, kata Datuk Seri Anwar menerusi catatan di media sosial pada Rabu mengenai lawatan 2 hari ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur EEF yang ke-9. Jadi untuk pengetahuan, BRICS ini adalah sebuah organisasi antara kerajaan yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia dan Emirat Arab Bersatu. Itu dia. Jadi tahniah kita ucapkan ya kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang bertungkus lumus ya untuk membawa negara kita ini masuk ya di dalam BRICS ini, yang pastinya akan mendapat lebih manfaat dari segi ekonomi, perdagangan, usaha sama, pelaburan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju ataupun terkejut ya, terutamanya tadi fitnah daripada pentaksub-pentaksub politik pembangkang ini yang cuba untuk menjatuhkan reputasi Datuk Seri Muhammad Sabut terbaik. Jadi sampai sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.